kurma, sebab buah kurma ni dia kena jemur lah baru boleh tahan kan. Macam kita dulu orang tua tu zaman buah cempedak banyak, tak tahu nak buat apa lah, cempedak orang jual dah. Dulu buah cempedak banyak, nak bagi kat orang pun tuan hak kita nak bagi dia kata Allah, saya pun makan tak habis. Kita ni dulu nak sedekah tak sanggup lah. Padahal kita tak tahu nak buat apa dah, pening dah, penuh pelantak. Jadi kupas jemur lah, tak atas rau tu jemur pergi kering. Jadi lebih kurang begitulah keadaannya. Sampai kepada kawasan jemuran kurma itu, unta Nabi itu dia duduk pusing. Duduk pusing di kawasan jemuran tu. Tanah tempat jemur kurma itu kepunyaan milik anak yatim. Dua orang anak yatim. Seorang yang namanya Sahal, seorang lagi nama Suhail. Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ni anak yatim. Anak yatim yang ayah mereka nama Amru bin Ammar. Amru bin Ammar, ayah mereka tu. Oleh sebab anak yatim dipelihara oleh saudara Amru bin Ammar itu namanya Muaz bin Afra bin Rifa'ah bin Sawad. Itu nama orang. Di sirah ni nama orang tu yang payah ingatnya. Kemudian unta tu, sebelum unta Nabi tu yang namanya Qaswa tadi ni, sebelum dia berhenti tepat di tempat tu, dia pusing dulu. Dia cari tanggungan tempat. Sebab Nabi pun biarkan unta tu. Karena jawapan Nabi kepada ketua-ketua kampung ketika masuk awal tadi, Nabi kata biarkan unta ni. Biarkan dia berjalan kerana dia diperintah. Jadi tunggu tengok. Sampai dari tempat tu, akhirnya unta tu pun truk. Tahu truk? Parking lah, parking. Parking duduk situ. Parking duduk situ. Jadi bila duduk di situ, Nabi terus bersabda, kata Nabi, inilah tempat kediaman aku sekiranya Allah menghendaki. Kalau Allah nak, di sinilah akan aku jadikan tempat kediaman aku. Kemudian Nabi bertanya, bila dah unta berhenti di situ, Nabi tak ada rumah lagi sebab Nabi baru sampai. Yang tadi ni ramailah ketua-ketua kampung yang duduk tunggu nak ambil Nabi sebagai tetamu di rumah masing-masing, di kampung masing-masing. Kemudian bila berhenti di situ, berdepan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berdepan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila dah selepas Nabi kata di mana inilah tempat kediaman aku sekiranya Allah nak. Kemudian Nabi terus tanya. Nabi tanya, di manakah rumah persinggahan aku yang paling dekat? Nabi terus tanya. Bila dah unta berhenti di situ, Nabi tahulah. Maknanya Nabi akan bertamu di rumah orang yang di sekeliling itulah, di kawasan dekat. Kemudian terus Abu Ayyub ni memang rumah dia berdepan dengan tanah tu, dia jawab. Abu Ayyub jawab, dia kata, saya wahai Rasulullah. Saya lalu memang duk tunggu dah. Duk tunggu nak supaya Nabi tu jadi tetamu. Saya wahai Nabi Allah, inilah rumah aku dan ini pintu dia. Mari kita masuk. Kemudian Nabi pun bila dah di situ tempat kontinya, Nabi menjadi tetamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mengikut riwayat, Nabi bertamu, Nabi menjadi tetamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu selama 7 bulan. Mengikut riwayat. Selepas daripada tu baru Nabi berpindah, Nabi duduk, Nabi buat rumah yang dekat dengan masjid. Selepas daripada tu, cerita rentetan daripada tu, maka Nabi pun pindah masjid. Nabi pindah masjid, kemudian barulah Nabi buat rumah Nabi di sebelah masjid tu, di tanah. Baik, ada situ cerita tu, nak cerita Abu Ayyub Al-Ansari itu. Jadi nak cerita Abu Ayyub Al-Ansari di tengah jalan, takut kita tak jumpa punca. Jadi kena bawa daripada awal. Punca di mana Abu Ayyub Al-Ansari itu. Baik, habis itu. Jadi dalam peristiwa ni, dalam peristiwa hadisul ifki ni, bila cerita itu sampai kepada ke telinga orang-orang Islam di Madinah, sampai juga ke telinga Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Abu Ayyub, dia tanya kepada isteri dia. Dia kata, Ummu Ayyub, berikut ini. Dia kata, Ummu Ayyub bertanya, isteri dia bertanya, wahai Abu Ayyub, tidakkah kamu mendengar apa yang dituduh orang ramai terhadap Aisyah? Isteri dia tanya, kamu tak dengar cerita apa yang orang tuduh ke Aisyah? Jawab Abu Ayyub, ya. Itu dialog yang ada dalam kitab, dalam buku kita ni. Ya, aku tahu bahawa tuduhan itu dusta belaka. Jawab Abu Ayyub, engkau sendiri wahai Ummu Ayyub, dia tanya balik, pernahkah terdetik keinginan dalam benakmu
Benak tu dalam hati lah kot. Hati lah. Dalam hati. Untuk melakukan apa yang dituduh kepada Aisyah. Dia kata bahasa kita, bahasa kampungnya, tak, kalau hang agak-agak hang buat ke tak lagu hak orang tuduh kat Aisyah, kalau hang berdiri lah. Kemudian jawab dia tidak. Dia pun dia tak mau lah buat kerja tu sebab ialah kerja. Kemudian Aisyah pun tentu tidak melakukan perkara ni. Kalau kamu pun tak tergamak untuk buat perkara begitu, perkara yang dituduh tu, Aisyah lebih-lebih lagi lah. Dia lebih baik daripada kamu. Dia tu lagi baik dah ni. Kalau hang mangkuk ayun pun tak mau buat, Aisyah lagi-lagi lah. Sebab dia Ummul Mukminin, isteri Nabi. Tu dialog lebih kurang lah untuk kita faham. Mangkuk ayun tu saya tambah ya. Ini sebagaimana yang dikutip dalam Sirah An-Nabawiyah karya Ibn Hisham dan Tarikh At-Tabari karya Imam At-Tabari. Ini pengarang kita ni, Syekh Sulaiman An-Nadwi ni, dia ambil kisah ni, riwayat ini dia ambil dalam kitab Sirah Ibn Hisham dan kitab tarikh yang dikarang oleh Imam At-Tabari. Dua orang ni ulama muktabar, ulama tarikh yang muktabar. Tuduhan Abdullah bin Ubay itu dibenar oleh 3 orang yang lain. Tapi walaupun begitu, bila bawa cerita akan ada orang yang mengiyakan. Itu biasa. Ini yang kita cerita ni, kisah yang berlaku di zaman Nabi pun ada. Orang yang jiwa mereka dididik oleh Nabi pun ada terpengaruh dengan peristiwa itu. Tapi walau bagaimanapun ramai yang menolak. Dalam ramai-ramai yang menolak itu masih ada lagi yang terpengaruh dengan peristiwa itu. Jadi biasa lah. Kalau di zaman kita ni, kalau orang bawa satu cerita-cerita fitnah-fitnah tu, kalau ramai yang terima, biasa. Sebab kita jauh dengan Nabi. Berarti iman kita berbanding dengan iman para sahabat pun sikit sangat. Sikit sangat. Jadi tuduhan Abdullah bin Ubay itu dibenarkan oleh 3 orang yang lain, iaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini salah seorang daripada penyair Nabi. Hasan bin Sabit ini seorang penyair Nabi. Kemudian Hamnah binti Jahshin. Hamnah binti Jahshin ini juga membenarkan peristiwa itu. Dia terpengaruh dengan peristiwa itu. Hamnah binti Jahshin ini siapa dia? Hamnah binti Jahshin ini boleh kita nak kata adik ataupun kak kepada salah seorang daripada isteri Nabi yang namanya Zainab binti Jahshin. Mereka dua ni, Zainab selaku isteri Nabi ini dan Hamnah binti Jahshin ini sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Baik, Hamnah ni nama sebenar dia Hamnah binti Jahshin Al-Asadiyah. Digelar dengan Ummu Habibah. Dia dipanggil gelaran Ummu Habibah. Dia juga sepupu Nabi. Sepupu Nabi, anak mak menakan Nabi. Dan sepupu Nabi, anak mak menakan Nabi. Jadi maknanya mak dia tu, mak kepada Hamnah itu mak menakan Nabi. Faham ke tak maksud saya ni? Boleh? Dan sebab saya tengok renung macam kuat dia, takut saya cakap belit. Anak kepada mak menakan Nabi, yang nama mak menakan Nabi itu Amimah binti Abdul Muttalib. Amimah. Ejal lebih kurang macam Aminah, tapi baca Amimah. Ada baca Umaymah. Ayah mereka nama Jahshin bin Ribat bin Ya'mar bin Samrah bin Murrah bin Kasir bin Ghanam bin Daudan bin Asad bin Huzaimah. Tak payah tulis tu, saya baca lah. Itu nama. Dia satu je antara kelebihan orang Arab ni berbanding dengan kita. Dia suka himpun. Dia suka himpun nama. Bin. Itu sebab tu dia nasab tak putus. Dia tahu keturunan dia. Sebab tu sampai hari ni masih ada orang boleh sebut keturunan dia. Terutama yang keturunan dari sebelah Nabi. Lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tu memang mereka jaga sungguh. Satu tak bagi putus. Kita ni habis sangat takat Tok Wan je. Dah. Amai tanya Tok Nik. Tak tahu mereka tak nak habak pun. Tambah tanya Tok Nyang tak ada orang. Sebab tu kita putih kita turun. Putih nama lah. Putih nama.
Kalau putih turun kita pun tak ada sampai ni dah. Tapi putih nama. Tapi orang Arab dia jaga. Sebab tu dia rangkai panjang. Hamnah binti Jahsyin ini, dia juga pernah turut dalam peperangan, berperang fi sabilillah. Dalam peperangan Khaybar diriwayatkan, dalam peperangan Khaybar, perang Khaybar ni berlaku tahun bila? Agak-agak bila? 10 Hijrah. 10 Hijrah Nabi dekat hampir-hampir Nabi wafat dah. 8 Hijrah. Turun satu lagi. 7 Hijrah. Dalam peperangan Khaybar 7 Hijrah. pada bulan Muharram, dalam peperangan Khaybar pada akhir Muharram tahun yang ke-7 Hijrah berlaku. Itu mengikut atas satu riwayat. Tahun itu memang tahun yang ke-7 Hijrah, pada akhir Muharram berlaku perang Khaybar. Dia ni turut serta dalam peperangan Khaybar dan dia tolong memberi makan, tolong jamu kepada tentera Nabi yang seramai 1,600 orang. Disebut dalam sirah 1,600 orang. Dia masak sebanyak 30 gantang untuk jamu makan kepada tentera. Yalah, sebab dulu nak berperang, yalah bila nak perang dia kena bawa semua kelengkapan, termasuk makanan pun kena diambil kira. Dan termasuk misi-misi pun kena bawa juga untuk nak dirawat. Nak dirawat tentera-tentera nanti yang luka dalam perang dan sebagainya. Jadi perlu kepada penyertaan orang perempuan. Jadi Hamnah binti Jahsyin ini dalam peperangan Khaybar dia ikut semua. Dia ikut serta. Ini contoh kita masuk kepada sedikit latar belakang Hamnah binti Jahsyin itu. Kita nak kenal juga siapa itu Hamnah binti Jahsyin. Kemudian disebut juga dia telah meriwayatkan beberapa buah hadis Nabi. Tak banyak, tapi ada beberapa buah hadis Nabi. Terutamanya hadis yang berhubung tentang bab istihadah. Apa dia istihadah ni? Bab istihadah, bab dalam masalah fiqhnya, orang perempuan ni dia ada beberapa jenis darah. Ada darah haid, ada darah nifas. Hak tu kita jelas, haid nifas. Yang kita bercelarunya yang namanya istihadah. Dalam bab istihadah ni banyak hadis yang diriwayatkan melalui jalan Hamnah binti Jahsyin ini. Dan Hamnah binti Jahsyin ini dia pernah berkahwin dengan Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi juga, nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang pertama Nabi hantar ke Madinah untuk menjadi duta Islam di Madinah sebelum Nabi berhijrah awal. Dan dialah Nabi hantar ke Madinah sebagai duta untuk mengislamkan orang Madinah yang berbaki daripada perjanjian yang dibuat. Perjanjian tu 2 kali berlaku perjanjiannya. Perjanjian Aqabah yang dinamakan perjanjian Aqabah itu. Selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua tu, maka Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah sebagai duta bagi pihak Nabi dan untuk mengislamkan orang-orang Madinah yang bersaki baki yang masih ada lagi di Madinah tu. Jadi Mus'ab bin Umair ni antara orang yang terawal diantar oleh Nabi. Dan Mus'ab bin Umair ni adalah suami kepada Hamnah binti Jahsyin. Tapi dalam peperangan Uhud yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, maka Mus'ab ini termasuk salah seorang yang mati syahid dalam perang Uhud. Dan suami Hamnah ini dia mati syahid. Namanya Mus'ab bin Umair. Itu lebih kurang latar belakang sikit sebanyak. Latar belakang berhubung kita nak kenal Hamnah binti Jahsyin. Cuma yang poinnya yang kita nak ingatnya, Hamnah binti Jahsyin ini dia sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Dan kok kepada isteri Nabi yang namanya Zainab binti Jahsyin. Dan Zainab binti Jahsyin ini juga digelar dengan tangan panjang. Maksud tangan panjang bukan orang mencuri. Banyak tangannya. Kita bila sebut tangan panjang ni orang mencuri. Tak, maksud tangan panjang yang dimaksudkan itu orang yang paling banyak bersedekah. Nabi gelar dengan Zainab binti Jahsyin itu orang yang tangan panjang. Tangan panjang maksudnya orang yang suka bagi sedekah.
Zainab binti Jahsy ni salah seorang daripada orang yang banyak bersedekah di kalangan isteri-isteri Nabi. Dan Zainab binti Jahsy ini dia orang yang menyusuli Nabi. Ini contoh Zainab pula lah. Zainab binti Jahsy. Zainab ni dia orang yang pertama menyusuli Nabi selepas daripada Nabi wafat. Tak lama lepas tu dia pun ikut Nabi. Di kalangan isteri-isteri Nabi yang lain. Setia ni. Maknanya wafat juga lepas dia lepas tu. Maksudnya beliau isteri yang paling cepat menyusuli kewafatan Nabi SAW. Dia wafat pada tahun 20 Hijrah. Tapi cepat-cepat pun pada tahun 20 Hijrah. Tahun 20 Hijrah dimakamkan di Baqi'. Dikuburkan di perkuburan Baqi' di Madinah. Kubur Ma'la di Mekah, Ma'la di Mekah, Baqi' di Madinah. Di Baqi' itu ramai sahabat-sahabat Nabi, termasuk ramai isteri-isteri Nabi dikebumikan di kuburan Baqi'. Kan kita duk baca doa, antaranya kita duk baca doa tahlil kan. Ahlul Ma'la wasyubaikati wal Baqi'. Baqi' tu nama kubur belakang tu. Nama kubur. Zainab binti Jahsy ni sebelum daripada dia berkahwin dengan Nabi, dia pernah berkahwin dengan anak angkat Nabi yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Oleh sebab Zaid bin Harithah ni dia anak angkat Nabi, kemudian dia orang susah. Zainab ini dia orang keturunan bangsawan keturunan Nabi. Kemudian dia pula orang yang ada kedudukan. Jadi oleh sebab bila Nabi pergi Mina pada peringkat awalnya dia seronok. Zainab ni pada peringkat awalnya dia seronok. Gelak tak berhenti, seronok. Sebab Nabi nak Mina. Rupanya Nabi Mina itu untuk anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Awalnya dia minta tangguh. Tapi bila turun wahyu, turun ayat Quran, apa yang ditentukan oleh Nabi itu kita tak boleh nak tolak dalil, maka Zainab ni pun terima. Ini sifat orang-orang yang dididik oleh Nabi. Hati, kalau ikut hati tak mau dah. Ya. Ikut hati tak mau dah. Tapi oleh sebab bila turun saja wahyu, turun saja hukum, tak lawan dah. Kita bukan dekat lawan. Lawan tak apa lagi. Tak terpakai langsung. Kitanya. Jadi kita tu lebih ke nafsu. Jadi orang-orang yang jiwa dibentuk oleh Nabi ni dah, apa pun Allah dan Rasul dulu. Kalau Allah dan Rasul menetap begitu, jalan. Walaupun hati tak setuju. Kita kalau mak kata lah, mak nak mak menikah. Yang pandai-pandai fikir, mak nak mak menikah. Cik ada dah. Tu orang Allah lah. Jiwa kita tu berbanding dengan jiwa-jiwa zaman-zaman awal tu memang jauh sangat lah. Kemudian bila dah begitu, terima. Bila dah turun ayat Quran, terima. Tak apalah ya Rasulullah, kalau dah begitu, kehendak Allah, terima. Terima kahwin. Tapi bila kahwin pun dalam keadaan tak boleh nak sesuai. Tak boleh nak ngam juga. Akhirnya Zaid bin Harithah pun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah begini. Nabi kata sabar, tak apa. Akhirnya bila dah rumah tangga tak panjang, maka kesudahannya dengan bercerai. Dan dengan bercerai itu juga jadi hukum. Ada rahmat di situ. Sebab orang-orang Arab ketika itu dia beranggapan anak angkat adalah anak sendiri. Jadi bila anak angkat dianggap sebagai anak sendiri, kau angkat tak ada nikah dengan menantu. Itu anggapan orang Arab ketika itu. Jadi selepas daripada itu, maka Allah turun wahyu pula supaya Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy secara langsungnya menolak anggapan orang-orang jahiliah, orang-orang Arab ketika itu. Tak ada masalah, anak angkat tetap anak angkat. Tak ada sangkut apa. Jadi isteri anak angkat tu bukan menantu kita dah. Jadi dalam peristiwa itu maknanya menolak tanggapan orang-orang Arab ketika itu bahawa anak angkat adalah anak. Dan Zainab binti Jahsy ini dia meninggal pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan disemayangkan oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar
Habis itu sikit sebanyak berhubung dengan Zainab binti Jahsy. Ayah isteri Nabi. Kemudian dia kata tuduhan Abdullah bin Ubay itu dibenarkan oleh 3 orang yang lain, iaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit saya sebut tadi salah seorang daripada penyair Nabi. Kemudian Hamnah binti Jahsy sepupu Nabi, dan Mishtah bin Usyashah. Mishtah ni orang lelaki, bukan perempuan. Sebab tu dia letak bin itu. Mishtah bin Usyashah. Biasa orang Arab. Tak ada masalah. Kita orang Melayu ada kan. Itu Fadilah Kamsah tu bukan perempuan. Nama macam perempuan. Azizan. Ada satu orang perempuan nama lelaki ya. Azizan. Tak ada masalah dari segi nama. Cuma hak kita duk fahamnya bila ada belakang tu perempuan. Saya pun tak tahulah. Sebab itu salah satu daripada tanda nama muannas. Jadi kita letak kat situ. Tapi tak salah. Ini sama juga dengan Mishtah. Sama juga dengan nama sahabat Nabi yang lain. Antaranya Usama bin Zaid. Lelaki tu Hamzah. Hamzah tu tak apalah kebanyakan di tempat kita ya. Banyak Hamzah tu lelaki. Zainul. Zainul. Ada nama Zainul perempuan, ada Zainul lelaki. Tak apa, tak ada masalah. Tapi bagi jelas lah bin ke binti. Itu ya. Baik, 3 orang ni mengiyakan berita yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Padahal ni komen pengarang. Padahal Hasan dan Hamnah tidak menyaksikan peristiwa itu. Dia kata padahal Hasan bin Sabit dan Hamnah bin Jahsy ini, Hamnah binti Jahsy ini tidak menyaksikan peristiwa itu. Kerana kedua-dua tidak turut serta dalam perang Bani Mustaliq. Peristiwa hadisul ifki ini berlaku selepas pulang daripada perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq berlaku pada bulan Syakban tahun yang ke-6 Hijrah. Pada bulan Syakban tahun yang ke-6 Hijrah. Ada sebahagian ulama kata berlaku pada letak tarikh 2 Syakban tahun yang ke-6 Hijrah. Setengah ulama dia tak letak hari bulan dia letak bulan saja. Bulan Syakban tahun ke-6 Hijrah. Hasan nampaknya memiliki permusuhan peribadi dengan Safwan. Siapa? Safwan sahabat Nabi yang bersama Aisyah. Safwan inilah yang menuntun unta yang membawa Aisyah balik ke Madinah. Kenapa dalam peristiwa awalnya, kena ulang balik dalam peristiwa awalnya, bila balik daripada perang Bani Mustaliq, rombongan Nabi singgah di satu tempat ketika itu malam. Kemudian Aisyah memang menjadi satu cara Nabi, bila Nabi nak keluar ke mana-mana, sama ada Nabi nak keluar pergi berperang dan sebagainya, Nabi akan undi di kalangan isteri-isteri siapa yang kena dilihat untuk dibawa bersama. Sebab isteri Nabi ramai. Jadi ni pun kita kena ambil faham juga ni. Orang yang isteri ramai ni, isteri ramai maknanya lebih dari 1 ramai lah. Tak lagi 2 tak ramai lagi, kena 3 pun nama ramai. Tak. Sebab dia dalam bahasa Arabnya 2 pun nama musanna. Jamaknya 3 ke atas. Kan? Kena 3 ke atas pun nama ramai. Takat 2 tak ramai lagi. Jadi tak ada masalah kalau takat kahwin 2. Ya kak? Ya kak. Jadi kalau ada isteri lebih daripada 1, maknanya kalau kita nak bergerak ke mana-mana, kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Undi. Ataupun bincang lah, kalau takat 2 tak boleh undi, tanyalah, nak ikut kita ikut. Tapi biasanya kalau 2, kita orang Melayu, ambil kebiasaan kita orang Melayu, biasanya kalau 2, kalau tanya hak seorang nak ikut tak ikut, dia akan tanya hak satu lagi nak ikut tak ikut. Sebab dia tak boleh ngam. Kita orang Melayu memang tak boleh ngam. Dia kata apa, ada gatal sangat nak nikah, buat bergelok. Dia akan tolong jawab pula. Dia tak boleh ngam. Tapi berbeza dengan isteri-isteri Nabi dah. Isteri-isteri Nabi dia tak ada masalah. Cuma sedikit sebanyak sebagai atas naluri kewanitaan itu ada. Itu kita tak nafi. Sebab itu isteri-isteri Nabi pun manusia. Cuma dikawal. Mereka itu dikawal dengan sifat rasa kasih kepada Allah dan kepada Rasul itu lebih. Maka dia tidak melebihkan dari segi nafsu. Kita lebih nafsu. Kita kalau marah pun kita tak marah kerana Allah, kita marah kerana nafsu. Padan muka hang. Ambil. Itu marah nafsu. Gatal sangat tu hak tambah, hak gatal, hak merelah, merenyam apa semua tu semua nafsu semua. Jadi
menjadi kebiasaan Nabi, Nabi akan undi. Pada ketika peperangan berlakunya peperangan Bani Mustalik, undi-undi naik nama Aisyah. Bila naik nama Aisyah, Nabi bawa bersama Aisyah. Kemudian benar baliknya, singgah di satu tempat, berehat di situ. Kemudian ketika berehat, Aisyah ni biasa bila dia bawa, dia akan duduk dalam, dia panggil apa? Sedekah kita terjemah. Yang kalau orang naik unta ke, naik kalau kita apa? Tengok raja-raja dulu, tengok filem-filemnya, dia naik di atas rumah, di atas naik gajah tu kan. Tu duduk di atas tu. Jadi, tapi ditutup dengan tirai. Bila dah berhenti di situ, unta tu pun dia turun lah, dia parking. Kemudian, bila parking, dia angkat turun lah. Dia punya rumah tu tak dibawa. Kemudian, Aisyah cerita dalam riwayat ni, sebelum berlaku peristiwa hadis Sulki ni, dia rasa nak pergi Qabah Hajat. Kemudian dia pun keluar ke Qabah Hajat dengan harapan dia tak beritahu kat siapa-siapa. Dengan harapan dia selesai Qabah Hajat, sempat balik. Jadi, sahabat-sahabat lain ni yang jadi berlebar kepada unta yang dinaik oleh Aisyah ni tak sedar. Bila dah sampai masa, Nabi kata, okey kita bergerak, angkat balik dia punya rumah tu, letak balik atas unta. Tak sedar. Tak selok dah. Kalau kita bisa selok, tengok dah tak dah. Sahabat-sahabat tak ada pakai angkat. Angkat letak. Angkat. Ketika itu, diceritakan Aisyah masih umur muda dan dia masih badannya orang muda, badan elok, kemudian ringan. Jadi tak terasa kalau dia ada dalam tu dengan tak ada pun tak ada beza sangat orang yang angkat tu. Jadi angkat letak, berjalan. Bila berjalan, Aisyah terlewat sikit, tertinggal. Mai-mai tengok, dah tertinggal. Dan bila tertinggal menjadi kebiasaan bagi Nabi. Selepas daripada semua rombongan berjalan, Nabi akan hantar satu wakil untuk pusing balik. Tengok, takut-takut ada barang yang tertinggal. Kemudian yang rombongan tu berjalanlah. Yang satu lagi, yang seorang itu akan dia cek balik. Takut ada barang-barang yang tertinggal sebelum bergerak. Yang bergerak. Kemudian Safwan bin Mu'attal. Dia main-main tengok. Aisyah bila dia tunggu-tunggu teliti, telena. Dia tengok-tengok Aisyah. Bila Aisyah tu dia tak ada cakap apa pun, tak ada dialog pun. Dia tu. Kemudian Safwan pun turun daripada kuda dia tu. Buat isyarat ke Aisyah, so Aisyah naikkan, dia pun tuntun kuda. Masa tuntun kuda itulah. Dan Aisyah sebut dalam riwayat dia kata, kami tak cakap sepatah pun. Safwan duduk di bawah, aku duduk di atas. Jalan, sampailah ke dekat dengan Madinah, dilihat oleh wartawan, ketua pengarah. Ketua pengarah Surah Abad Madinah ketika itu. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia perangai orang munafik ni, dia idea banyak. Dia ikut kawan dia kata, tengok. Apa yang nampak? Kan? Apa yang nampak? Daripada Aisyah dengan Safwan, siapa yang nampak? Kawan dia kata, aku tak nampak apa, dia padu ada nampak. Dia kata, dah hantar hati kan? Hang tengok. Pasal apa tertinggal daripada dua? Ni perangai. Ni kita pun perangai. Kita pun kalau jenis duduk begitu, ni. Kita jenis kuih, hang badan ni. Tengok. Dengan muka semua duduk. Tu perangai Abdullah bin Ubay tu. Abdullah bin Ubay mati lama dah, tapi perangai dia taruh main kat kita. Kan? Jaga elok. Saya sebut ni pasal apa? Pasal kita orang ngaji. Jadi kita orang ngaji, takkan kita mengaji nak jadi perangai Abdullah bin Ubay kot. Kan? Jadi kita pun kalau ada buat kerja lagu tu, tinggallah muncul mulut tu. Tinggal. Jadi dia kata, aku nak buat benda lain. Yang ni lewat tu pasal apa? Mesti ada kerja lain ni. Itu contoh. Mulanya sikit je. Ada contoh lain. Boleh kat seorang bawa. Jadilah sampainya dituduh Safwan dengan Aisyah ada kerja lain. Main kayu tiga. Sampai pangkat tu. Ini bahaya. Bahaya. Jadi muncul mulut tu tolong tutup balik. Jangan berada. Jadi kita ambil artibar daripada kita belajar sirahnya, itu yang kita nak. Kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dan kita nak counter diri kita. Kita nak muhasabah diri kita. Aku ni duduk tempat Abdullah bin Ubay ke
ataupun aku duduk tempat sahabat-sahabat hak lain ke? Jadi kita nak nilai diri kita, bukan kita nak ukur orang dah. Ada juga passion orang, dia tak nampak dia. Bila dia baca, kawan tu dia sopa lagu tu. Dia dan buah kat kawan tu, dia tak tahu tang dia. Dia panggil kita, pergi duk buah tang orang juga. Duk salah hak orang, hak kita tak salah. Itu payah. Buruk sangka. Jadi peristiwa itu diakui oleh 3 orang ni. 3 orang sahabat ni. Kemudian Hasan nampaknya, disebut Hasan nampaknya memiliki permusuhan peribadi dengan Safwan. Safwan yang bawa balik Aisyah tu, sahabat Nabi yang bersama Aisyah. Dia pun iri hati melihat kaum Muhajirin mendapat kedudukan yang lebih terhormat dibandingkan kaumnya sendiri di Madinah. Karena kita faham bahawa Hasan bin Sabit ni dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Safwan ini dia orang Mekah. Jadi sungguh pun ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh Nabi itu kuat, tapi oleh sebab sebagai manusia kadang-kadang dia ada juga rasa tidak puas hati juga. Jadi dia ada juga sifat asabiah kita sebut perkauman dia tu. Dia pernah mengubah syair tentang Safwan. Dia Hasan bin Sabit ni dia orang penyair. Jadi dia boleh buat syair. Dia pernah buat syair, dia kata dekat Safwan. Dia kata tengok, semakin banyak jilbab diperlukan di sini. Maksud dia tu. Semakin banyak jilbab diperlukan di sini. Petang ini ketika Safwan, putra seorang ibu yang mulia, tiba-tiba menjadi pemimpin kaumnya. Ayat cendeknya tu. Kemudian sementara itu Hamnah adalah saudari kandung. Disebut saudari kandung. Saudari kandung ni kau boleh, adik boleh. Hamnah binti Jahsyin tadi yang kita cerita panjang lebar cerita dia tadi, saudari kandung kepada Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin ni kita maklum isteri Nabi. Isteri Nabi, dan dia berkahwin dengan Nabi pada tahun yang ke-5 Hijrah. Zainab berkahwin dengan Nabi pada tahun yang ke-5 Hijrah. Maknanya pada peristiwa Bani Mustaliq ini, peristiwa Bani Mustaliq berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Zainab berkahwin dengan Nabi pada tahun yang ke-5 Hijrah. Jadi Zainab dah jadi isteri Nabi lah ketika itu, setahun lebih kurang. Jadi pengarang buku kita ni dia nak komen, kenapa Zainab dia cuba mengiyakan cerita yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Dia nampaknya, ni komen pengarang buku kita ni, dia nampaknya ingin mengail di air keruh demi kepentingan Zainab, saudarinya sendiri. Dengan hancurnya reputasi Aisyah, tujuan dia, kata pengarang tu lah, kata pengarang buku kita, Hamnah berharap agar Zainab dapat menggantikan kedudukan Aisyah di hati Rasulullah SAW sebagai isteri yang tercinta. Karena kita sedia maklum, Nabi pun pernah mengakui di kalangan isteri-isteri dia yang dia paling sayang sekali adalah Aisyah. Maksud paling sayang tu maknanya Nabi tak berlaku adil lah. Tak. Bukan maksud Nabi tak berlaku adil. Salah kalau siapa kata Nabi tak berlaku adil. Nabi berlaku adil, tapi sebagai manusia. Sebagai manusia, kita bila ada banyak benda dekat kita, tak payah bini lah, kita kira ambil kereta. Kita ada kereta 3 biji. Dalam banyak-banyak 3 biji kereta tu mesti ada satu hak kita sayang. Hari-hari lah, tak hujan pun lah. Mesti ada satu yang kita sayang. Tu baru kereta besi. Sebut rim tu tengih celong, takut naik kulat. Hak tu hak kita sayang tu. Dan awak ketika hak dua lagi kita tak sayang, kata dak, pada hak dua lagi pun kita duk asak situ, duk guna saja. Tapi sebagai manusia, hati satu dia tak boleh pergi, dia mesti ada lebih mana-mana satu. Apatah lagi isteri. Kan? Hak tu yang dia marah sangat bila poligami. Dia takut hati hak tu lelaki tu lebih daripada hak muda tu. Tu anggapan kita, kadang-kadang tu lelaki ni, kadang-kadang dia nikah muda tu saja dia tunjuk kata dia sayang lebih kat kita, tu dia kahwin dua tu. Saya tolong jawab bagi pihak depan lah. Satu. Yang keduanya, Allah nak angkat darjat kita sebenarnya. Orang perempuan ni sebenarnya banyak jalan untuk cari pahala Allah. Dalam proses poligami tu kita boleh cari pahala lagi. Apa dia? Sabar. Sabar. Bila kita sabar, Tuhan bagi pahala di situ.
Masalahnya kita tak sabar itu. Kan? Kita pula pergi pakat dengan kawan pula. Kawan ada Datuk Umar boleh buat begitu nanti benci kau. Mulalah buat tangkai bawa bantai ke kawan tu tak ada fikir apa. Tok laki balik malam tidur bom duduk bawah bantai tu. Kena. Jadi maknanya banyak cara untuk kita nak cari pahala Allah. Cuma kita nak dengan tak nak aja. Kita nak cari dengan tak nak cari. Tapi kita lebih banyak pilih untuk bersekongkol dengan saudara, sepupu, sepapak kita lah. Nafsu dan iblis tu lah, sepupu, sepapak kita. Kita banyak ke situ. Tapi Nabi, memang Nabi pernah sebut. Nabi kata Nabi sangat-sangat menyayangi Aisyah. Tapi pada isteri-isteri yang lain pun Nabi sayang juga. Cuma lebih itu. Sebab itu kita baca lah. Dalam bab yang sebelum tu, ada Nabi sebut 9 sebab kenapa aku menyayangi Aisyah lebih berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Antaranya, dengan Aisyah juga turun wahyu. Nabi kata dengan isteri-isteri yang lain tidak pernah aku duduk dalam satu selimut yang Allah turunkan wahyu. Tapi dengan Aisyah aku duduk dalam selimut yang sama, Allah turun wahyu. Itu antara sebab. Bukan Nabi sayang buta tuli macam kita ada. Ada pasal. Ada kelebihan di situ. Kemudian ada pemistah. Ini dia nak komen kenapa ketiga-tiga orang tu dia mempercayai apa cerita yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Adapun Mistah tidak memiliki motif yang jelas. Dia kata tidak memiliki motif yang jelas untuk membenarkan tuduhan Abdullah bin Ubay. Semua orang bertanyakan tentang perkara itu, terutama sekali kerana Mistah pernah diasuh oleh Abu Bakar, ayah Aisyah. Mistah ni dia salah seorang yang agak susah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ni dia orang yang sangat pemurah dan orang kaya. Dia tak boleh tengok di kalangan sahabat yang susah. Abu Bakar ni bila tengok sahabat yang susah. Dan lagi pula Mistah ni ada hubungan kekeluargaan juga dengan Abu Bakar sendiri. Jadi Abu Bakar lah yang menyara hidup dia. Sampailah kepada berlaku peristiwa tu. Bila diiyakan oleh Mistah ni, Abu Bakar kecewa. Kecewa lah. Maknanya orang yang dia bila atas kecewa atas sebab sebagai manusia. Dan pernah Abu Bakar menyebut, kalau kita tengok dalam sirah, kitab sirah yang lebih besar, sebut Abu Bakar sampai nak tarik balik. Nak tarik balik apa bantuan yang dia bagi. Yang dia bagi tu, tapi Nabi larang. Nabi kata tak boleh. Dan teruskan. Jadi itu atas naluri sebagai manusia. Dia ada juga rasa terentak hati. Sebagai manusia ada. Dan lagi pula Mistah ni dia pernah menyertai perang Badar. Dan dia pernah menyertai perang Badar. Yang merasa hibah, Abu Bakar merasa hibah melihat keadaan kehidupannya yang memprihatinkan. Apalagi Mistah masih kerabat dekat Abu Bakar. Kerabat dekat. Mana keluarga lah. Kerabat tu masuk keluarga. Bukan kerabat naik duduk belakang atas kokor tu dah. Kerabat keluarga. Jadi faham kata kerabat naik duduk belakang atas kokor tu bukan. Ni bahasa apa? Bahasa istana aku. Kerabat apa semua ni. Kerabat ni bahasa Arab. Asal daripada qarabah. Kita ni bila Melayu kita tak ada qaf. Huruf qaf tak ada. Kita pun tak sebut qaf, kita sebut qauf. Tu jadi qaf tu tukar jadi ka, kerabat. Padahal qarabah yang hampir, keluarga yang dekat maknanya qarabah, hampir. Tapi digunakan pada kita bahasa Melayunya sebagai bahasa istana lah. Kerabat, diraja dan sebagainya. Untuk kita tak kata kerabat, kita tak kata ni kerabat saya, kita tak sebut. Adik-beradik. Kita tak sebut ni adik-beradik, tidak pun ni waris. Kita sebut gitu bahasa kita ni, bahasa rakyat kebanyakan ni. Jadi kerabat-kerabat tu biar kat raja-raja lah. Bagi seorang perempuan, tidak ada sesuatu yang dapat menyakiti hati dan melukai perasaan melebihi tuduhan terhadap kesuciannya. Ini memanglah bila dituduh, orang perempuan bila dituduh melibatkan kehormatan dia, memang hak tu yang paling besar sekali. Apalagi jika dia bersih dari tuduhan keji itu. Apatah lagi dia tak buat, tapi orang tuduh. Kebahagiaannya akan hancur, kehormatannya akan rosak, dan orang yang dicintainya akan pergi. Itu biasa. Itu biasa. Bila tuduhan itu digembar-gemburkan, makna bila ada orang terima, bila ada orang tokok tambah, daripada asalnya orang tak percaya, orang akan terpengaruh juga sedikit sebanyak. Dan maka kehormatan dia memang tercemar. Sebab itulah Tuhan larang sangat kita dituduh orang tak tawan.
Ya. Tuduh orang tak kawan. Ikut suka kita, sedap mulut je. Tambah tak ada gigi lah. Lagi senang cakap. Ya. Tak ada tampan tak mana. Kalau ada gigi lambat sikit, tampan. Tak ada gigi pakai keluar terus je. Pergi ke dubiak tu tengah. Sebiji nak kata kat orang. Bukan saya kata tak ada gigi tidak, saya nak paskan. Tak kata saya kata babat tak. Tapi nak abad kata kita ni, mulut kita orang Melayu terlalu mudah untuk menyebut perkara-perkara yang tak elok dan terlalu mudah untuk menuduh. Dan itu pun yang kita warisi daripada tok nenek kita. Kita ni bab kata kat orang tak pergi sekolah pun. Kita pergi sekolah tak ada satu cikgu pun ajak kita untuk suruh kata kat orang, suruh mengumpat orang tak ada. Dan tak ada siapa pun orang tentu ajak kita untuk mengumpat orang tak ada. Tapi kita waris. Kita bersaka tu dia main sendiri. Begitu juga dengan hasad dengki. Memang hak kita orang Melayu cukup kuat. Memang hak tu kita ambil sungguh. Kita pegang sungguh. Tu tak kira hak saka, hak tu tinggal ni. Kemudian Aisyah sama sekali tidak menyedari. Aisyah tak tahu pun. Kalau ikut ceritanya peristiwa tu, Aisyah tak tahu pun. Aisyah sama sekali tidak menyedari bahawa dirinya dituduh dan tuduhan itu telah tersebar luas. Dia pun tak tahu pun. Dia berkata, aku keluar. Ni Aisyah cerita. Ni punca yang dia boleh nak tahu ni. Punca Aisyah nak boleh tahu kata cerita tu, orang cerita tentang diri dia. Dia kata, aku keluar bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah ni mak kepada Mistah bin Usyashah. Aku keluar bersama Ummu Mistah menuju tempat menunaikan hajat. Kami tidak pernah melakukannya kecuali di malam hari. Aisyah kata, dia kalau nak tunai hajat apapun, dia akan keluar pada waktu malam. Siang-siang dia pun tak akan keluar. Ketika itu, Ummu Mistah tergelincir oleh pakaiannya sendiri. Tengah-tengah jalan nak pergi tu, Ummu Mistah terpijak kainnya, tergelincir. Bila tergelincir, dia berseru. Dia bila tergelincir ni biasalah kita. Tambah hak latah lagi lah. Tambah hak latah lagi sakalah. Bila tergelincir tu, Ummu Mistah kata, celakalah Mistah. Anak dia. Dia kata celaka Ummu Mistah. Anak dia lah, Mistah tu anak dia. Jadi bila dengar umpatan itu, Aisyah kata, aku berkata, betapa buruk perkataanmu terhadap seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Jadi Aisyah terkejut. Aisyah tanya, awak yang kata apa tu? Padahal dia ni salah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Padahal hak kata tu pun mak dia. Kemudian Ummu Mistah berkata, tidakkah kamu mendengar kabar yang tersebar luas wahai puteri Abu Bakar? Dia kata, tak tahu lagi kan? Ummu Mistah tanya Aisyah, tak dengar lagi kan cerita hak orang bawa cerita hak tentang diri hang tu? Aku bertanya kabar apa? Aisyah tanya, cerita apa? Dia tak tahu. Lalu dia menceritakan tuduhan kaum munafik itu kepada aku. Kemudian Ummu Mistah pun cerita satu apa yang berlaku. Barulah Aisyah tahu. Sebab bila balik dengan Sofwan itu, Aisyah bila turun-turun dia balik terus rumah dia. Dia pun tak dengar cerita apa. Rupanya cerita itu sudah dibawa di tempat lain. Kemudian, benarkah mereka menuduh aku seperti itu? Aisyah tanya. Lagu tu kah? Ya, demi Allah. Jawab Ummu Mistah, dia kata, ya, demi Allah. Mereka menuduhmu seperti itu. Lagu tu. Kemudian, aku pun pulang. Demi Allah, jawab aku. Aku tidak dapat menunaikan hajat aku pada saat itu. Yalah, bila dengar cerita hak teruk, nak terberak pun tak jadi dah. Kita nak masuk zaman orang telefon main. Telefon abang kata cucu accident. Dan hilang pita mana kita tahu. Yang tadi ni duduk di ujung tanduk dah. Sama juga berlaku pada Aisyah. Begitulah. Mana bila kita terima satu berita yang mengejutkan, maka yang sepatutnya berlaku tak berlakulah. Kemudian kata Aisyah, aku pun pulang. Setelah aku yakin bahawa desas-desus mengenai aku benar-benar telah menyebar luas, aku pun menemui ibu aku. Bila dah betul-betul dah orang cakap semua dah, Aisyah pun dengar, dia reda dengan telinga dia. Aisyah pun pergi jumpa mak dia. Ibu dia nama apa ni? Kita bila mengaji surah kena kat juga. Mak Aisyah nama apa? Ummu Ruman. Ruman. Ummu Ruman. Nama mak dia. Kemudian Aisyah kata dia pun habis jumpa dengan ibu dia. Aku berkata, semoga Allah mengampunimu ibu aku. Ini sifat para sahabat. Sifat sahabat-sahabat Nabi. Bila jumpa orang dia doa dulu. Dia jumpa orang dia doa dulu.
Moga-moga Allah mengampuni kamu, wahai ibu aku. Apatah lagi dengan mak lah. Nah, kita ni tak bila jumpa kawan dah ingat tak mampu ya. Tu ayat kita mula bismillah tadi. Salam pun tak bagi dah. Tidak pun hak lembut sikit. Hidup lagi tu. Tu hak lembut lah, tu hak lembut. Hidup lagi tu. Ataupun orang sebelah selatan tu lagi lah. Dah habau cilaka kita tak tahu bahasa apa. Tapi itulah yang digunakan. Tapi beza. Jadi kita kena faham lah bila kita berjumpa dengan sahabat, kita disuruh untuk mendoakan kebaikan pada seseorang tu. Tak kira lah dengan siapa pun. Kemudian kata Aisyah, semoga Allah mengampunimu, ibu aku. Kamu mendengar apa yang dituduhkan orang kepada aku? Aisyah tanya, mak dengar tak apa hal mereka tuduh kat cik? Lalu, mengapa kamu sama sekali tidak memberitahu aku? Awak dah mak tak abad kat cik. Itu bahasa kita lah. Kalau dah mak dengar awak dah mak tak cerita kat cik. Cik ni bahasa orang utara lah. Habis lembut tu. Cik. Ada setengah tempat, ya kita bahasa ni tengok pada tempat lah. Ada setengah tempat cik tu hak lembut. Ada setengah tempat saya lembut. Ada setengah tempat aku Lembut. Mak oi, mai makan nasi ni aku buah ni. Aku lembut setengah tempat. Ikut tempat lah. Jadi kita jangan hukum kata tak ada adab semua benda. Sebab masyarakat dia tu aku tu kira cukup lembut lah. Tengok atas tempat masing-masing lah, lorak masing-masing. Kita depa kata cakap dengan Tuhan buat aku. Pasal apa nak saya. Itu atas bahasa atas lorat guna tempat masing-masing. Jadi tak ada masalah. Aku ke cik ke, cuma bila kita pergi tempat orang tu kita bang tengoklah bahasa apa hak lembut orang guna. Takut kadang-kadang setengah tempat bila kita guna perkataan aku tu memang teruk sangat dah. Tak ada adab semua budak ni. Dengan orang tua cakap aku. Padahal dia tu kalau aku tu cik tak sangat dah. Bila cik tak tahu dah. Tu tengah tempat. Masing-masing tempat lah. Baik. Bila Aisyah berjumpa dengan mak dia, apa jadi? Baik. Kemudian tenanglah puteri aku, kata mak dia. Kemudian seorang perempuan Ansar datang dan menceritakan kepada aku tentang tuduhan itu selengkap-lengkapnya. Kemudian ada orang lain pula bercerita kepada Aisyah, cerita detail apa yang berlaku. Aku berfikir bahawa tidak ada keraguan lagi, tak syak lagi, kata Aisyah. Desas-desus itu telah tersebar luas. Memang cerita tu dah tersebar luas. Aku pun jatuh pingsan. Terkejut, tak sangka, jatuh pingsan. Kemudian aku pulang ke rumah dan jatuh sakit. Terkejut, kerana terkejut tu dia boleh jadi sakit. Pasal apa Aisyah lambat tahu ni? Pasal zaman tu tak ada TV lagi. Astro tak ada lagi. Cuba ada TV dah Astro, sat je. Balik duduk sana atas kursi, tengok-tengok keluar dah berisau. Tambahlah ni ada Facebook, lagi cepat kan? Facebook tak payah nanti waktu. Kalau berita kena tunggu juga pukul 9 ke 10 setengah ke ada berita terkini dan sebagainya. Tapi Facebook tak payah. Ini pun antara sesuatu yang kita kena ambil padui jugalah. Orang belah saya kata ambil padui, ambil peduli. Kena ambil kira juga. Facebook ni kadang-kadang pada saya lah, banyak buruk daripada baik. Banyak benda kita nak tinggal. Kita dengan Allah pun kadang-kadang kita tergelincir. Kita dengan keluarga kita tergelincir. Hak teruk lagi, warga man yang dipanggil datuk dan nenek sekarang ni sedang dilamun, gila Facebook. Lagi teruk. Dulunya masa cucu duk beli komputer dia tak beli pun. Tapi bila zaman ada Facebook, Tok Wan tu bukan beli komputer, beli iPad. iPad bukan harga komputer. Tok Wan tu sanggup dia beli iPad pasal nak main Facebook. Tengok semua. Dalam Facebook ni banyak benda yang ada baiknya, bukan tak ada baik. Bukan maksud saya tak boleh main langsung Facebook, boleh. Tapi kita hadkan. Sebab kita yang buat dia. Dan ni setengah-setengah kalau kita tengok lari banyak masalah. Isteri mengabaikan tanggungjawab terhadap suami pasal Facebook. Suami balik nak minum air pun dia tak tanya dah. Dulu masa sebelum ada Facebook dulu, tunggu tok laki depan pintu abang balik dah no. Tunggu. Bila ada Facebook dah dah. Dah duk sembang dengan abang haji mana tak tahu dalam Facebook. Sonok duk cicit. Cicit dengan abang haji dalam Facebook. Ni kena jaga. Hak muda tu saya kira lah. Sampai di Korea terpaksa diadakan klinik
psikiatrik orang sakit otak. Kerajaan nak kekang macam mana masalah? Terlampau sampai dah jadi penyakit jiwa. Takut-takut kita pun kena penyakit gila gitu. Gila-gila dah. Cuma tinggal lagi orang tak hantar tanya rambutan dengan tampui je ni. Jadi jaga. Kita nak pergi Facebook boleh. Bukan tak boleh tapi patut padal lah. Patutnya kita orang mengaji ni, daripada nak cocek di Facebook, lebih baik ambil salawat Syekh Syamsul kita baca tadi, baca salawat tu rasa lagi baik. Wiridlah apa patut, lagi baik daripada kita duk Facebook tu. Tapi yang tu ralik. Inilah antara perancangan musuh-musuh Islam.